Hi everybody, selamat sejahtera dan juga Assalamualaikum kepada semua pendengar yang beragam. Saya gunakan salah seorang daripada ahli lembaga pengarah bagi syarikat Purple Print Sdn Bhd. Untuk maklumat anda, Purple Print ini dia punya base dia di Bandar Baru Bangi. Kami telah memulakan perniagaan printing ini sejak tahun 2007 lagi, dan dah masuk 14 tahun kami dalam industri percetakan yang kami mulakan dengan percetakan digital. Okey, pada permulaan perniagaan ini kami sebenarnya berasal daripada sebuah kedai internet cafe. Yang ini lebih awal lagi daripada 2007 tu, kita start pada 2004, dan di situ kami nampak peluang. Bila kami start daripada internet cafe, kami nampak peluang percetakan tu berlaku bila mana orang memerlukan dokumen yang perlu dicetak daripada email. Jadi kami mula invest dengan mesin-mesin percetakan yang kecil lah, printer, desktop printer. Kami upgrade pada A3 printer, dan pada 2007 tu memang betul kami buka satu kedai yang memang fokus kepada printing digital. Tapi pada masa tu kami masih lagi menjadikan percetakan dokumen inkjet sebagai fokus. Sebab masa tu harga mesin yang besar ni agak tinggi, jadi kami kurang berkemampuan. Tapi tak lama, dalam masa setahun kami telah upgrade printer kami kepada printer digital, dan kami mula buat photostat. Okey, jadi pada tahun 2012 kami mula import untuk inkjet large format. Jadi sekarang ni kami ada dua bidang lah percetakan, satu digital dan satu lagi inkjet, banner dan lantung, dan juga barang-barang percetakan advertising yang lain lah. Alright, so itu pengenalan sedikit tentang Purple Print. Kami mula menggunakan printer yang meter reading ni dengan jenama Konica Minolta lah. Jadi dengan Konica Minolta pun kami sudah agak lama lah. Memang sekarang ni kami mempunyai semua mesin Konica saja di kedai-kedai kami. Sekarang Purple Print ada 3 cawangan. Di Bandar Baru Bangi kita ada 2 cawangan, dan juga di Shah Alam Sector 7 kami ada 1 cawangan Purple Print. Okey, so hari ini saya nak beri pendapat sikit lah tentang pendapat saya sendirilah tentang apa yang kita berlaku pada hari ini, yang mana kita panggil sebagai keadaan PKP ataupun MRO. Okey, so kita sedang hidup dalam satu keadaan yang kita tak pernah rasa sebelum ni. Okay, PKP ni menyebabkan semua orang terpaksa tinggal di dalam rumah, tak boleh keluar sesuka hati, dan kita menjaga segala kebersihan kita oleh sebab satu perkara saja, iaitu virus COVID. Okey, nampak tak dia punya efek dia? Satu benda yang sangat kecil dapat mempengaruhi, merubah kehidupan kita terus berbeza daripada A terus ke Z, dan kita tak pernah sangka benda ni akan berlaku dalam hidup kita di dunia ni. Okey, itu yang saya rasakan pada permulaannya. Semua orang terperangkap dalam rumah. Jadi saya rasa persoalan pertama sekali, sebab saya ini adalah peniaga, saya entrepreneur, jadi saya akan terus dalam otak saya, macam mana saya nak berniaga pada waktu PKP ni. Jadi saya mula teringat tentang perniagaan online. Sebetulnya memang sebelum ni Purple Print pun kita fokus pada walk-in customer, job-job kerajaan, job-job korporat. Jadi online tu kami tak abaikan. Kami gunakan platform online untuk memperkenalkan perniagaan kami saja, tapi kami tak mengambil secara online itu sebagai major business kami. Online berlaku bila mana customer mula menghantar segala bentuk design dan order melalui email. Jadi penggunaan online dah mula start berlaku, cuma kami tak ada sistem yang sempurna untuk bahagian online ordering ni. Okey, jadi bila berlaku PKP ni, saya terfikir bahawa kita kena bertindak cepat. Kita kena ubah cara model perniagaan yang kita gunakan sekarang. Kita perlu ubah. Perniagaan ni tak perlu ubah, tapi model saja perniagaan. Jadi saya mula merangka saya punya garis panduan, guideline untuk membentuk satu syarikat yang boleh terus stabil dan juga terus boleh bersaing pada waktu-waktu PKR ni. Okey.
memang saya ada terfikir untuk membuat perniagaan yang lain yang berubah terus, macam orang daripada sebuah kedai contoh kosmetik berubah kepada membuat barang-barang pharmaceutical macam mask, sanitizer. Jadi saya tak salahkan, sebab kebanyakan entrepreneurs ni, usahawan ni, dia ada satu semangat yang akan ambil peluang yang ada pada waktu tu. So sebenarnya benda yang diorang buat ni betul lah, cuma jangan terlampau fokus kepada produk itu. Saya ada buat, saya pun jual juga mask, saya jual sanitizer, tapi saya tak fokus. Itu adalah pendapatan yang saya gunakan untuk mengambil kesempatan ke atas situasi yang berlaku. Namun perniagaan utama saya adalah printing. Saya tetap jaga dia. Kenapa saya kena jaga dia? Sebab bagi saya telah mendahului orang lain dalam bidang perniagaan percetakan ni. Kita dah ada 14 tahun pengalaman. Kenapa kita nak tukar kita punya bisnes kepada bisnes yang baru yang kita level kosong balik? Dan kita terpaksa bersaing dengan orang yang baru nak belajar berniaga, dia masuk level kosong enggak. Dan silap-silap kita kalah dalam level kosong tu. Okey, faham? Jadi bisnes mesti kekalkan, tapi bisnes model yang perlu diubahkan sedikit. Ikut ikut keperluan pada PKP ni lah, maksud saya. Okey. Jadi apa yang saya buat dulu? Saya tunggu apa yang di announce oleh kerajaan. Okey, saya tunggu bila bidang-bidang printing ni akan dibuka. Jadi saya nampak peluang tu. Memang lambatlah, pada permulaan hanya beberapa essential yang dibenarkan, seperti kedai perubatan, kedai makanan, benda-benda yang berkaitan dengan keperluan waktu itulah. Jadi saya tak nampak printing ni keluar lagi. Jadi saya terus mengambil keputusan bahawa kita boleh buat bisnes online. Sebab pada waktu keadaan kritikal macam ni, saya pernah baca satu buku, tajuk dia, terjemahan dia adalah Wabak lah. Okey, dalam buku ni ada mengatakan bahawa dia dah buat prediction tentang wabak ni. Jadi dia kata apabila berlakunya keadaan di mana masyarakat menghadapi masalah wabak, satu benda yang boleh dilakukan oleh orang ramai, satu-satunya perkara yang boleh dibuat orang ramai untuk mengukuh ekonomi adalah dengan berniaga, dengan bisnes. Okey, jadi bisnes tetap kena berjalan waktu wabak, tapi kita tak boleh keluar, tak boleh buat kedai, tak boleh membeli. Jadi kita nampak peluang adalah kepada bidang online. Jadi online ni berlaku. Saya bagi contoh, bila berlaku PKP, isu yang paling ramai orang kata adalah tentang kemampuan membeli. Wang pendapatan kita dah berkurang, kita tak boleh bekerja. Okey, untuk yang bahagian-bahagian pekerja yang profesional, yang memang kerja dengan kerajaan, dengan company yang stabil, memang dia tak ada masalah gaji. Tapi bagi kami entrepreneurs, orang yang bekerja sendiri, benda ni memang isu lah. Kita memang akan menyebabkan pendapatan kita ni terganggu sedikit lah daripada biasa. Tapi bagi saya perubahan pendapatan yang berkurang tu dia hanya perkara yang sementara. Sebab kita masih terkejut dengan satu perubahan yang kita tak sangka. Jadi dia akan merundumkan sikit kita punya jumlah pendapatan yang kita akan dapat. Tapi betul, slowly dia akan naik balik ke atas bila orang dapat adapt the problem. Jadi saya telah memulakan step lebih daripada awal pada kawan-kawan saya. Saya rasalah, okey, apa yang saya buat, saya terus engage dengan saya punya team, saya punya staff. Saya terus tanya kepada diorang, macam mana anda nak teruskan bekerja, ataupun anda nak berehat, ataupun anda terus bekerja tapi bekerja daripada rumah. Kebanyakan staff saya memang dia tak faham macam mana kerja di rumah ni. Memang dia tak ada pengalaman tentang bekerja di rumah ni. Jadi dia orang anggap saya buat testing, saya buat trial untuk bekerja di rumah, dan semua setujulah pada waktu tu. Tapi mereka tak tahu macam mana caranya. Maknanya benda tu jadi lambat, komunikasi ditambah pula dengan tak ada job, customer tak hantar job. Sebab customer pun masih lagi tak tahu macam mana nak hidup dalam keadaan ini. Kita nak menunggu, masing-masing ada nak order printing punya produk, tapi diorang tak apalah, kita tunggu lepas habis ni baru kita order benda tu. Jadi memang kita kata pada peringkat awal tak ada sale, tapi pada waktu ni lah waktu yang sesuai untuk kita rangka balik, kita strategikan balik kita punya perniagaan. Okey, jadi selepas berlaku beberapa lah ketidakstabilan dalam syarikat saya ni, akhirnya saya dapat jalan lah untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan staf-staf saya. Jadi saya memberi peluang kepada mereka, 3 lah saya beri peluang kepada mereka. Yang pertama,
sama ada anda nak bercuti tanpa gaji, berehat di rumah, maknanya setelah penat bekerja bertahun-tahun dengan saya, mungkin ini peluang korang untuk berehat selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak tahu lagi. Tapi memang dia orang anggap benda ni sekejap saja akan selesai. Jadi yang kedua peluang saya pula saya bagi, adakah anda nak bekerja bekerja di rumah. Yang ni isunya sebab dia orang tak faham bekerja di rumah ni. Tapi atas apa yang saya buat sebelum ni memang tak jadi, eksperimen tu tak jadi, semua dia orang tak boleh bekerja di rumah. Okey. Dan ketiga saya bagi peluang lah, kalau siapa yang tak boleh nak rasa macam tak boleh nak cap dengan keadaan ni, saya kata kita dah lama bersama tapi saya relakan lah kalau dia orang nak meletak jawatan. Kalau ini saya kata yang ketiga ni, jikalau benda ni berpanjangan, dia bukan setakat 2 minggu, sekarang pun kita nampak dia bersama lagi 4 minggu, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, kita tak tahu benda tu. Jadi awal-awal saya dah bagi benda tu. Tapi yang ketiga ni memang dia tak nampak lagi lah, dia orang tak nak pun sebenarnya. Dia tak nampak, benda ni terlampau jauh untuk difikirkan lagi. Jadi setelah dia orang bersetuju untuk bekerja di rumah, jadi apa perkara yang saya buat adalah saya buat satu SOP bagaimana kita perlu bekerja di rumah. Maksudnya salah satu contoh lah saya bagi, maknanya dia orang kena bagi tahu dia orang masuk kerja sampai waktu kerja. Cuma waktu kerja tu dipanjangkan. Kalau dulu dia masuk pukul 9 balik pukul 5, sekarang ni dia masuk pukul 9 tapi boleh stay sampai pukul 10 malam, 11 malam, bergantung. Tapi dia orang tak kerja full time, maknanya dia orang boleh buat apa pun dekat rumah, nak mandi, nak makan, nak jaga anak, dengan syarat setiap kali panggilan telefon berbunyi perlu angkat daripada customer ataupun daripada bos. Dan juga dia orang kena alert dengan email yang masuk, sebab pada peringkat awal memang tak banyak job masuk. Tapi bila benda tu terus berlaku, kita nampak peningkatan kepada jumlah order setiap hari. Jadi staff saya pun dia dah mula faham bila saya bagi SOP. Sebenarnya paling utama adalah SOP lah dalam isu ni. Sediakan SOP untuk dia orang faham. Sediakan kerja, task. Macam saya akan buat satu Google Sheet, saya akan share kepada semua saya punya staff. Dia orang tahu hari ni kena buat apa. Sebab pada keadaan yang kita kata dia orang bekerja di rumah, dia orang masih lagi tak dapat bezakan bekerja dengan berehat di rumah. Jadi dia orang perlu guideline. Guideline. Maknanya kita guideline-kan dia dengan satu task yang dia kena ikut. Nampak macam kebudak-budakan tapi itu yang penting sebab dia orang memang tengah lost. Semua orang tengah lost. Majikan tengah lost, pekerja pun tengah lost. Jadi kita bantu dia. Majikan yang lebih yang mengkaji sikit daripada dia orang, bantu dia orang untuk sediakan satu SOP dan juga sediakan satu guideline apa yang dia perlu buat sehari. Dan mungkin bukan setakat guideline, terus pengkajian kerja terus kita bagi untuk hari ini. Kalau tak ada kerja, buatlah template ke, buat design untuk penggunaan akan datang. Jadi ini yang saya buat. Dan bila peringkat PKP dah banyak peringkat, dah masuk stage ketiga sekarang ni, orang ramai, customer kita dah mula sedar bahawa benda ni akan jadi lama. Jadi buat apa dia orang nak peram, nak simpan benda-benda yang nak print. Jadi dia mula print. Okey. Berbalik semula kepada kisah buku wabak tu, dikatakan sebagai orang perlu meniaga pada zaman sekarang ni. Jadi apa yang perlu kita meniaga? Perlu pembungkusan, perlu packaging lah kita katakan. Jadi setiap produk baru yang dikeluarkan setiap hari, servis, perlu percetakan. Jadi percetakan ni akan mengambil tempat nanti bila orang sedar dia perlu berniaga nanti. Jadi ini untuk sebab video ni kita buat untuk Kronika Minolta. Dia dinonim dengan percetakan. Jadi saya punya idea, tips hari ni adalah berkisar kepada percetakan saja. Sebenarnya banyak lagi saya punya isu-isu yang saya ceritakan, tapi saya cerita pasal percetakan saja. Okay. Jadi nampak tak macam mana kita boleh menjaga percetakan lagi dalam musim-musim PKP ni. Okey. Selepas kita melalui PKP ni, dan kita tak tahu berapa tempoh lama sebab dia banyak peringkat. Dia ada peringkat yang 2 terakhir tu dia akan pemulihan dan juga dia macam dipemerhatikan, tengok ada lagi tak kes. Jadi mungkin ambil masa setahun 2 tahun kita tak pasti. Okey, jadi saya akan teruskan dengan apa yang saya buat sekarang ni. Maknanya model perniagaan saya dah mula develop pada awal fasa PKP ni. Model kita adalah business online. Jadi staff saya dah mula pandai dan saya pun dah mula develop sistem online. Customer pun dah mula pandai, dah tahu kita orang punya cara perubahan. Okay, saya tampal di kedai saya, walaupun kedai saya tak buka kedai, saya akan tampal banner depan kedai itu. Saya akan tulis kita bertukar kepada online. Call number ini ataupun email produk dan kita semi online dulu sampai kita ada sistem, kita akan tukar lagi banner depan kedai itu untuk beritahu kita totally menggunakan sistem online. Okey. Jadi yang
perubahan besar pada perniagaan saya adalah pekerja saya sekarang bukan berada di kedai dah. Di Permis, saya letakkan pekerja production saya. Okay, sorry. Maknanya kebetulan saya punya pekerja production adalah foreigner, orang luar. Jadi diorang ni tak ada masalah lah untuk bercuti. Memang dia punya orang-orang luar ni memang keinginan dia datang ke Malaysia untuk bekerja. Jadi dia tak nak cuti-cuti ni. Kalau boleh, kalau waktu normal pun Sabtu Ahad kalau ada kerja yang dia nak lakukan, memang dia akan ambil overtime. Dia memang suka dengan bekerja. Kalau dia tak bekerja, dia akan penat. Jadi inilah saya punya kelebihan sebab saya ada pekerja-pekerja luar negara. Jadi pekerja yang tempatan saya akan terus bekerja di rumah, namun dia akan rasa seronok dan production dia orang akan lebih meningkat. Dia ada masa. Kebetulan kita nampak pelanggan pada zaman PKP ni, pada keadaan PKP ni, customer dia jadi lebih sabar daripada sebelum ni. Kalau dulu kita jumpa customer yang nak cepat, mengejar masa event, tapi untuk kali ni semua orang relax. Dia orang berberi masa kepada kita orang, dan customer, jadi kita punya pekerja pun dapatlah adapt cara dia. Memang dia pun jenis slow dan customer pun slow. Jadi dia orang sama slow. Tapi sampai satu masa nanti bila dia orang dapat rentak dia, pekerja kita akan jadi laju dan customer akan jadi laju semula. Jadi masa tu kita perlu ada backup sistem tambahan yang kita perlu develop pada waktu sekarang ni. Okey, anda katalah sekarang ni kita disuruh duduk di rumah. Jadi kita gunakan kesempatan ini. Mana yang perlu bekerja di rumah, sila bekerja di rumah dengan cemerlang. Ambil kesempatan waktu-waktu yang tak ada customer tu untuk belajar ilmu baru, tentang ilmu macam mana nak melayan customer dengan bagus, dan ilmu-ilmu yang berkaitan lah, yang boleh mengimprovekan diri kita saja. So saya tak nak panjangkan video ni, mungkin kita ada the next video. Jadi saya punya kata-kata terakhir lah untuk saya beri kepada semua kawan-kawan yang berada di luar tu. Teruskan perniagaan anda, teruskan perniagaan sekarang ni. Maksud saya, tukar saja model perniagaan. Jangan berubah kepada perniagaan baru yang kita berada di level yang kosong. Okey, jadi stay home, stay safe. Semoga semua kita dan juga keluarga kita selamat. Jaga keluarga anda dan semoga anda semua berjaya dalam PKP ni. Alright, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum untuk orang Islam dan selamat sejahtera semula kepada orang yang bukan beragama Islam. Alright, bye-bye.